Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari ini sibuk bercerita tentang tindakan SPRM menyita Menara Ilham milik Tun Daim Zainuddin. Dan ini rentetannya, Daim tak mungkin duduk diam. Sejak berlakunya penyitaan Menara Ilham oleh SPRM 2 hari lalu, daripada lebih 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkaitan isu tersebut, ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi, serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara sejak tahun 1990-an, semuanya sependapat bahawa Tun Daim Zainuddin tidak mungkin duduk diam begitu saja. Semua mereka bersetuju, malah yakin bahawa bekas Menteri Kewangan itu pasti akan bertindak balas. Sasaran tindak balas yang diyakini tidak lain ialah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar telah menegaskan siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya, sebaliknya merupakan keputusan agensi tersebut sepenuhnya, tetapi sasaran paling mudah dan subjek yang disasarkan itu pula boleh dijatuhkan, ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan. Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri, potensi untuk siasatan dihentikan dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan sebagaimana yang sudah banyak berlaku sebelum ini. Cuma, apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang bakal dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin itu saja yang masih menjadi persoalan. Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik. Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi kerana Tun Daim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian niaga yang luas, terutamanya dalam pasaran saham. Tun Daim bertambah mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik. Namun, tidak kurang yang meramalkan tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga tidak mustahil akan dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin terhadap Anwar. Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya? Pun begitu, perkara lain yang turut menjadi persoalan ialah sejauh mana tindak balas itu jika ia dilakukan benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar. Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tun Daim sekarang mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu. Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tun Daim untuk memungkinnya mampu mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas serta sumber keuangan yang mungkin tiada had. Dengan itu, jangan ambil mudah dengan Tun Daim di sebalik usia yang makin menua. Sementara itu, sebagaimana dilaporkan media semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki mengesahkan Tun Daim sedang disiasat kerana dipercayai terlibat dalam rasuah dan penggubahan wang sehingga Menara Ilham miliknya itu disita. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku. Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenan, katanya. Azam berkata proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan, sambil menekankan siasatan Menara Ilham bukan satu-satunya kes. Desta yang juga memetik sumber sebagai berkata, beberapa aset milik Daim dan keluarganya mungkin turut disita SPRM. Susulan dipercayai kegagalannya menjelaskan sumber dana bagi pembelian hartanah tersebut. Ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan. Jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan, kata sumber itu lagi.
Menurut Desta, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi rahasia Tun Mahathir Mohamad yang telah terbongkar dengan sendirinya dan akhirnya terpaksa dijawab oleh Tun Mahathir dengan segera. Kalau tidak, habislah, kata netizen. Ini apabila Mahathir terpaksa menjelaskan kenapa dia membenarkan kapal Israel berlabuh pada tahun 2002. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar kerana kita tahu baru-baru ini Anwar Ibrahim telah pun dengan serta-merta melarang, tidak membenarkan kapal-kapal Israel yang membawa bendera Israel untuk berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Tetapi yang berlaku pada tahun 2002 ialah sebaliknya pada waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi ini penjelasan Tun Mahathir. Tun Mahathir kata, bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata, kerajaan pada tahun 2002 membenarkan syarikat perkapalan yang beroperasi di Israel, iaitu ZIM Integrated Shipping Services Ltd, berlabuh di pelabuhan Malaysia kerana berharap konflik di antara Israel Palestin dapat diselesaikan melalui proses damai pada masa itu. Beliau menambah bahawa kerajaan Malaysia pada masa itu juga membenarkan pasukan kriket Israel menyertai kejohanan antarabangsa di sini untuk menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa perbezaan agama tidak membuatkan kita musuh. Malangnya, semua usaha itu jelas sia-sia kerana Israel terus menunjukkan kebiadapannya dengan membunuh rakyat Palestin, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan arahan untuk melarang kapal ZIM berlabuh daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia. Dr. Mahathir yang terkenal dengan kelantangan beliau dalam mengkritik Israel dan dasar-dasarnya berkata, beliau menyokong keputusan kerajaan untuk melarang kapal ZIM berlabuh di pelabuhan Malaysia. Ini disebabkan tindakan melampau dan tidak berperi kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestin yang harus dibenci, katanya sambil menambah bahawa sebarang bentuk bantahan harus diambil jika boleh. Pada tahun 2002, kerajaan mula membenarkan kapal ZIM berlabuh di pelabuhan Malaysia diikuti dengan kebenaran mendarat pada 2005. Sebelum itu, pada 1997, kerajaan juga membenarkan pasukan kriket Israel menyertai kejohanan antarabangsa di Kuala Lumpur. Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri pada masa itu dan menerajui pentadbiran Barisan Nasional BN. Mahathir jelaskan kenapa dia benarkan kapal Israel berlabuh pada tahun 2002. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.